Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi ja'alal mu'minina ukhuwatan fil iman. Fakanu fi shaddi ba'dihim ba'da wa ta'awunihim kal bunyan. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala abdika wa rasulika Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man sar ala nahjihi wa ihtada bihadihi wa istanna bisunnati ila yaumiddin, amma ba'd. Yang dihormati pengacara majlis, yang dimuliakan pengurusi, imam-imam ahli jamaah kuasa Masjid Al-Aziz Al-Hadi, dan juga imam besar Brangan, muslimin dan muslimat, para jemaah sekalian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita syukur pada Allah Azza wa Jalla kerana pada hari ini sekali lagi kita dapat berkumpul di masjid kita ini, di dalam majlis ilmu, iaitulah tentang kedudukan Islam itu. Allah SWT hantar dia yang pertama sekali nak menyatukan akidah manusia di atas dunia ni kepada tauhid pada Allah Azza wa Jalla, dan juga memimpin perpaduan masyarakat supaya aman, damai, tenang dan tenteram. Sebelum ana teruskan tazkirah kita ini, lebih dahulu ana nak tanya soalan. Soalan ni siapa dia boleh jawab, hadiah siap. Comel dia. Soalan dianya, hari ni berapa hari bulan? Hari ni berapa hari bulan? Dia kalau tanya Pak Yah jalan nak jawab dah. Kalau pada tahu dah. 13 September. 13 September hari ini dalam sejarah. Sejarah apa? Kita nak tanya hari ni adalah sejarah ni. Sejarah apa hari ni? PKP. Kapal terbang langgar WTC 11 September 11. Orang putih kata tak kena. Hari ni ada sejarah besar dalam dunia Islam, tapi kita tidak tahu. Pasal apa tidak tahu? Ni nak tahu ni. Tuan-tuan tanda, tulis kertas. Mengikut Syekh Safiyur Rahman Mubarakfuri dalam kitabnya Ar-Rahiq Al-Makhtum, kitab sirah Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahawa Nabi kita sallallahu alaihi wasallam keluar daripada rumah dia ke Gua Thur bila? Pada malam 27 Safar tahun yang ke-14 kenabian, ataupun 27 Safar tahun pertama hijrah. 27 Safar itu bertepatan dengan 13 September tahun 622. Jadi sebab itu kita kata hari ini dalam sejarah. Sejarah apa? Sejarah besar dalam dunia ni, sejarah hijrah. Cuma kita buat lupa, tak ingat. Yang dua tu ya tak? Dia kata lupa, tak ingat lalu. Kena ingat tarikh besar ni. Ada setengah ulama sirah kata 27 Safar tu bertepatan dengan 12. Ada kata 13. Jadi oleh kerana kita hari ni 13, kita tak 13 lah. 13 September tahun 622. Nabi kita sallallahu alaihi wasallam keluar daripada rumahnya setelah diancam untuk dibunuh oleh puak-puak Quraisy Mekah. Maka Nabi kita sallallahu alaihi wasallam keluar bersama dengan Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Pergi ke mana? Gua Thur. Siapa di kalangan kita sini yang pernah naik Gua Thur? Nak tanya. Hak pergi Mekah dah lah, tak pergi Mekah lagi, tak naik dah dia. Ada hak naik. Takut nakal lah masa pergi umrah ke haji ke bukan naik gua. Ada. Lah ni orang naik gua Bukit Pana dah ni, bukit tidak gua Bukit Pana. Bahasa apa Bukit Pana? Bahasa apa orang pakai naik Bukit Panau? Cari dia nafsu, tak ada kerja sungguh buat gitu.
Gua sejarah dari Mekah ni tak tidak pakai lagi naik. Kita kena buat naik juga ni. Bawa kita ni kena pergi naik, tapi main dengan Tok Syekh pun lutut apa ni jam ni tak boleh nak mikirlah buat naik ni. Baik. Ingat dah tarikh. 13 September tahun berapa? Derah sikit. Tahun berapa? 922. Bersamaan dengan 27 Safar tahun pertama Hijrah. Itulah sejarah paling besar apabila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diberi keizinan oleh Allah untuk berhijrah. Tapi hijrah ni melalui jalan yang sukar. Nabi sallallahu alaihi wasallam keluar daripada rumah dia siang hari, pergi ke rumah Sayyidina Abu Bakar dulu. Abu Bakar terkejut. Pelik. Dia panggil waktu zahirah. Kan? Allah Taala sebut dalam Quran ba'da zahirah. Lepas zuhur ni orang tak ziarah orang di negara Arab, masa tu budaya dia. Negara kita sini pergi lah masa mana apa nah, boleh belaka, tak ada tu happy tu dia pergi jenguk dapur. Habis bertepik makcik-makcik hodok kembali kata dapur. Mana ada orang pergi rumah orang pergi ikut dapur, kita kena pergi bagi salam kok pintu. Nabi kita sallallahu alaihi wasallam mari rumah Sayyidina Abu Bakar waktu az-zahirah. Abu Bakar kata ni ada benda besar ni. Orang tak ziarah orang masa ni. Nabi sallallahu masuk, dia kata ya Abu Bakar, keluarkan orang dalam rumah ni. Maknanya tempat kita nak cakap ni jangan ada orang. Abu Bakar tak ada orang pun, anak-anak saya yang ada ni. Ahluka, keluarga kita ya. Maka Nabi sallallahu bercerita, ya Abu Bakar, Allah SWT telah mengizinkan kita untuk berhijrah. Sayyidina Abu Bakar minta dah benda tu, nak minta nak hijrah. Rasulullah kata, ala rislik, tunggu dulu, intazir, tunggu sehingga Allah perintahkan. Bila Nabi SAW dapat perintah, dia beritahu pada Sayyidina Abu Bakar kata, as-suhbatu ya Rasulullah, saya teman Rasulullah. Nabi kata, na'am. Kata di anak Sayyidina Abu Bakar, aku tak tengok lagi seorang tua menangis sebagaimana Sayyidina Abu Bakar menangis. Terlalu gembira dia boleh menemani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam perjalanan yang agung ini. Itulah dia panggil seorang teman setia. Kata di ulama sirah, di dalam perjalanan dakwah kita mesti ada penyokong yang setia. Nah, jangan duk main, siapalah, Syekh pergi dulu, saya di belakang. Pali-pali tengok tak ada orang jawab dia ni. Dia main. Jangan duk main. Kalau pasal jenis main duk belakang-belakang ni jangan duk percaya sangat. Kabar-kabar kita sore depan dia tengok tak ada sore habuk dah belakang. Jadi Sayyidina Abu Bakar lah. Bila dia kata as-suhbatu, saya menemani Rasulullah, Nabi kata na'am, bala. Abu Bakar menangis. Menangis, kata anak dia, aku tak tengok lagi orang tua menangis seperti Sayyidina Abu Bakar menangis. Terlalu gembira, orang panggil teruja dia dapat menemani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka Nabi kita keluar daripada rumah dia. Ada riwayat kata setelah dikepung oleh Quraisy, kan panjanglah cerita situ. Dan ada kata Nabi kita keluar, Quraisy mari kita, Nabi kita tak ada dah. Yang pentingnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam selamat keluar daripada rumah dia walaupun dikepung oleh Quraisy. Maka Nabi kita tak terus pergi ke Madinah. Dia pergi duduk dalam gua Thawr yang tinggi dia setakat yang ana naik waktu muda-muda dulu, iaitulah 1,5 jam. Tidak tinggi mana tu. Naik, dia ada 2 bukit. Bukit yang pertama, naik bukit yang kedua. Mana yang pertama kita kena letak dari sudut dia panggil strategi. Nabi tidak kata keluar main-main gitu. Dia tahu dah orang nak bunuh dia. Kenapa nak keluar terang-terang? Nabi kita keluar waktu zahirah, tengah orang rehat tidur, dia pergi bincang dengan Abu Bakar. Malam ni kita akan keluar. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ditemani oleh Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Di sinilah kata di para ulama, para pendakwah mesti ditemani, ada orang setia bersama dengan dia dalam kerja-kerja dakwah kita ni. Tak boleh kita buat kerja seorang. Khususnya di dalam musafir, maka Nabi kita larang bermusafir seorang diri. Paling kurang 2 orang. Eloknya 3.
Terutama sekali musafir zaman dulu, naik unta pada pasir, tak tahu apa nak jadi tengah jalan. Nah, kita ini dengan kereta, dengan kapal terbang, dari sudut perjalanan mudah, tapi dari sudut suasana perlu kepada teman. Sebab apa? Nabi kata kalau berjalan seorang itu syaitan. 2 kurang sikit. 3 baru selamat. Sebab apa? Bila kita bermusafir, pergi tempat orang, kita sapa ni pergi, tak usah kata tempat orang jauh. Pergi sebelah sungai alik tu kali ni. Golok mana? Kali ni. Pergi sebelah sungai tu kalau pergi sore-sore, nana juga. Nah. Tidak nana kan. Kalau pergi ramai jangan duk. Jangan masuk bilik ni, jangan duk kelik kapur orang tahu. Jadi ada, maknanya perangkap syaitan tu lebih terkawal bila kita ada kawan. Tapi kalau 3 orang, jangan weh. Orang tu kerja lagu ni. Mana ada teman yang boleh pergi nasihat. Kecuali 3 tu syaitan belakang, tak ada nak buat dah tu. Memang dia tu 3 tu syaitan belakang gitu. Tu dia tak nak kawal dah lah. Sekurang-kurangnya itu dia panggil sunnah Nabi di dalam adab bermusafir. 2. Hari ni kita boleh 20 perkara ma'al hijrah ni pada ada, insya-Allah. Tapi kita berhati awas sikit sebab nak bagi hadiah ni. Baik. Bila Nabi masuk dalam Sayyidina Abu Bakar masuk dalam gua, Abu Bakar kata Rasulullah jangan masuk, dia masuk dulu. Dia masuk dulu. Sebab apa? Dibimbangi takut ada benda-benda yang berbahaya. Itu dia panggil betapa cintanya para sahabat itu kepada Nabi SAW. Kalau ada apa-apa jadi ya Rasulullah, biar saya kena, jangan Rasulullah kena. Lakuan agak kita. Kalau nampak ada apa-apa, start gitu dulu. Kalau saya dah lagi ikut belakang, ni benar kita ni. Maknanya kita tidak ada, dia panggil as-suhbah as-sadiqah, teman yang betul-betul rapat mencintai para pendakwah ni. Memang tak lagi dah nak banding dengan Nabi SAW. Tapi kita kena ada, dia panggil Ansar, Al-Hawari, orang-orang yang rapat tu kena ada. Bila Nabi masuk dalam gua, sallallahu alaihi wasallam masuk, kesan mereka berjalan ni, anak Sayyidina Abu Bakar mau mari kambing. Abdullah Abu Bakar bawa kambing duduk tarik ke tepi pasir, di tepi bukit. Sebab apa? Kenapa Abdullah ni dia pegang kambing di tepi bukit? Siapa dia boleh jawab bijak? Dia ada 3 jawapan. Sila. Objektif lah, salah satu daripada 2. A, B, C. Fadal, Anis. 355 nak jawab ni. Kenapa saya nak Abdullah pergi bela kambing di tepi bukit? Tak habis hadiah lagu ni. Naam. Siapa dia jawab ni tak bunyi. Sila. Nak hilangkan jejak kaki. Orang Arab ni jangan main. Dia punya bisa, dia panggil al-qiyafah. Dia tengok tapak kaki orang, dia kena ni kaki orang ni. Masya Allah, tabarakallah. Ana tulis dalam buku sejarah Mekah yang saya tulis tu, kalau tuan-tuan tengok, orang Arab dia tengok tapak kaki Nabi Ibrahim dekat Kaabah, kan dia panggil Maqam Ibrahim. Mana hak Mekah dah? Ya dah. Maqam Ibrahim, tapak kaki. Quraisy tengok, dia kata kaki ni dengan kaki Muhammad sallallahu alaihi wasallam sama. Bijak dia. Puak kita ni kalau klik rumah baru khabar, selipar orang lain sebelah. Guana besar sebelah ni. Dah tahu masjid orang tak lipur pakai sauk selipar, klik tengok. Selipar orang lain. Penat kita dah. Dia panggil qiyafah. Abdullah ni dia salah satu daripada khijah dia je nak hapuskan jejak-jejak kesan tapak kaki. Itu pertama. Yang kedua, dia duduk bela kambing sini, bila gelap tak ada orang, perah susu naik. Ayah hendak nak minum susu, kalau tidak mati, mereka tak ada bekalan. Masya Allah, tabarakallah. 2. Dan Abdullah ni bila gelap malam semua, dia balik kambing dia pergi siasat apa Quraisy bercakap di Mekah tentang kehilangan 2 tokoh yang besar di Mekah ini. Ini kita kena ada SB juga. Nak dengar Quraisy nak kata apa kita. Masa tu bukannya ada SMS, kalau ada WhatsApp senangnya dah. Alhamdulillah WhatsApp ke bawah, Nabi duduk baca atas. Mudah. Ni sampai tak ada WhatsApp ni kena kerja sendirilah kita. Baik. Dalam gua, Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu bersedialah. Tuan-tuan, saya nak tanya banyak malam ni pasal
Nak suruh ingat molek. Terutama sekali tarikh tadi. Hari inilah sejarah. Nah, akhir kali kita tanya sore-sore. Kalau tak ada, tak jawab, nasi buku hilang lah ni. Nah, mana aku. Bila saya nak bakar dalam gua tu bukannya dalam gini dah. Kita masuk tu, sikit lah lubang dia. Duduk. Kuris lalu kiri kanan. Adalah dalam kita baca kitab sirah zaman dulu, dia kata baru merpati mari bertelur laba-laba buat sarang. Tapi pengkritik sirah kata tidak sabit. Tak usah duduk cerita hak tu. Hak ceritanya hak ni, hak betulnya. Sayyidina Abu Bakar nampak kaki kuris. Gi mari. Hai. Kita ni kalau kita sembunyi sini orang lalu kat depan mana agak. Terakak bulu roma dah. Teriak kita, lagu mana ni? Ya Rasulullah. Sayyidina Abu Bakar sambil-sambil dia bimbang. Dia kata, ya Rasulullah, lau ahaduhum yanzur tahta qadamihi la yarana. Kalau salah seorang dia jenguk ya bawah, nampak kita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hai. Tuan-tuan agak-agak ni. Agak-agak Nabi duduk tidur celak mata. Ya ke? Tak. Nabi tak jawab ya ke tidak. Bila Sayyidina Abu Bakar nampak resah, bimbang dia dengan kuris yang sedang duduk jenguk ke bawah. Dia sebut kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, baginda jawab sepatah. Dengan jawapan ini yang boleh menggoncangkan bukit, mengeringkan lautan, sebagaimana kata di para ulama betapa tingginya darjat tawakal Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi kata, ya Abu Bakar, ma zannuka bisnain Allahu salisuhuma. Abu Bakar, apa yang kamu nak sangka kita berdua di sini, Allah yang ketiga bersama kita. Masya Allah. Mantap. Kata orang tak bergogek. Tidak kata Nabi duduk mikir sekejap, kita kena cari lubang lain. Bahaya ni. Tak sebut. Sebab apa? Bila kata Allahu salisuhuma, Allahu ma'ana, Allah bersama kita, maka keselamatan itu pasti terjamin. Kita usaha dah sembunyi, tapi dia cari. Nak kata apa? Anak buat ibarat mudah-mudah ya tuan-tuan. Kita nak masuk dalam rumah kita, berapa kunci ada? Daripada pintu pagar luar. Pagar ada sekali kunci. Nah. Siapa di rumah ada grill. Nah. 2. Lepas ada grill, pintu kayu tu kunci juga ada. Kunci juga. 3. Pas nak masuk dalam bilik kita, kunci. Pintu bilik kunci tak? Kunci. Pak. Lepas tu dalam laci meja ada ngoci ke tidak? Tempat kita simpan duit dengan bagai kemah lah. 5 ngoci. Kalau orang nak curi, dia masuk ke mana? Dia tak atak, tak masuk-masuk ke pintu hok gerai lah, berapa benda tak jumpa belaka. Pasal boleh dia ambil barang-barang. Yang kita selamat ni, yang pertama kita ikhtiar. Jangan tak ikhtiar kata begitu kak. Tak payah duduk kunci-kunci, pakai tawakal Allah, bismillah, tawakal Allah, tak usah kunci. Ataupun tinggal suih kereta tu. Dia suih motor ke, bismillah, tawakal Allah, tinggal lah. Balik jalan kaki lah dia jahat ni. Nah. Kalau tidak agak jahat bawa kita dulu. Motor ni pinjam dia kata. Pinjam dia letih kita. Maknanya bila Allah Subhanahu Wa Taala nak selamatkan, dia tidak beri hati manusia tu nak ambil barang kita. Selamat. Itu dia panggil kita ni kena usaha dan kena lebihkan janib al-ikhtiyari wa tawakkul. Kita letak ikhtiarnya kita nak selamat, yang keduanya tawakal kepada Allah Taala, barulah kita berani buat benda-benda ni. Nabi kata aqil wa tawakkal. Ikat dulu unta tu, tambak dulu, baru lepas. Ni pakai lepas tu, balik jalan kaki jawab dia. Ini para jemaah sekalian, banyak sekali durusul hijrah yang dapat kita belajar daripada peristiwa yang besar ini. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam bila hari yang ketiga, dia masuk tadi malam 27, ingat. Nabi kita keluar daripada Mekah, daripada gua, berjalan ke Madinah, iaitulah pada 1 Rabiul Awal. Tanda 1 Rabiul Awal. Tuan-tuan jangan tanya pula kenapa orang sambut mahal hijrah awal Muharram. Itu sambut takwim nama dia. Takwim hijrah bermula bila? Bermula 1 Muharram. Itu tak masalah. Kalau sambut Rabiul Awal pula dia kata habislah dah. Tak ada lama dah ceramah ustaz. Nak hijrah pun tak ada.
nak maulud Nabi lagi. Jadi tidak banyaklah aktiviti kita boleh buat. Nah, kita ni kalau boleh banyak 2 bulan sekali ada ceramah perdana. Bila ada ceramah perdana, ada gapo? Pandai ada jawab. Ada nasi buku. Ada makan dah. Itu masalah kita ni. Kalau tak ada bekalan ni payah sikit nak panggil orang mari dah. Kita mari bukan kerana nak makan ni, tapi meriahkan suasana. Nak memeriahkan suasana tu kena ada. Baik. Nabi kita keluar daripada gua berapa hari bulan? 1 Rabiul Awal. Tulis tu molek nak jawab ni. Kita nak mengajar ni biar tulis. Lepas pada ni kalau orang mari mengajar kita, pakat bawa kita lah belakang. Kan? Kalau orang tak bawa kita bawa kertas untuk kita catatkan maklumat yang kita terima. Insya-Allah. Baik. Nabi kita sallallahu alaihi wasallam bila dia nak pergi, Sayyidina Abu Bakar sediakan 2 ekor kenderaan. 2 ekor unta. Nabi kata apa? Dia kata, ya Rasulullah, 2 Rasulullah pilih yang terbaik, seekor, saya naik seekor. Dan Abu Bakar bawa pembantu dia, nama dia Amir bin Fuhairah. Dan dia sewa seorang guide yang mahir, nama dia Abdullah bin Uraiqit Al-Laythi. Boleh ingat nama ni? Nama apa pembantu Sayyidina Abu Bakar? Amir bin Fuhairah. Kena ingat nama-nama orang hebat. Sekurang-kurangnya kalau nak boleh anak kau cucu sehari 2 ni, bubuh nama Amir. Dengan ain alif mira, Amirun. Ada satu lagi Amir. Dia ada 2 benda bunyi dekat tapi eja lain. Macam Aminah, itu mak Nabi, Aminatun. Satu lagi Aminatun, lain. Anak kita tak tahu mana sah. Hak ikut eja mak Nabi ke ikut eja Aminatun. Yang penting bunyi itu sama. Seorang lagi disewa oleh Sayyidina Abu Bakar, nama dia nama pengawal Khirit tadi, Abdullah bin Uraiqit. Dia ni kafir, bukan Islam, non muslim. Habis kenapa berani Nabi kita sallallahu minta sewa pertolongan orang kafir ni dalam hijrah? Ni panjang pula cerita ni. Bolehkah kita minta tolong orang kafir? Jawabnya, boleh minta tolong dalam perkara-perkara yang dia ada kepakaran dan kekuatan ada pada kita. Kena ingat, kekuatan ada pada kita. Dalam peristiwa ini, dia seorang Nabi, Sayyidina Abu Bakar, Abdullah Amir bin Fuhairah. Tiga lawan 1, tak gerak nak lawan. Kenapa tak? Maka itu dia panggil dalam sudut fiqh sirahnya, kalau dia kecil, kita bolehlah nak tahalus dengan dia. Tapi kalau dia sudah besar, kita halusnya nyek dia, balik saja kita. Ini masalah. Baik. Balik kepada cerita unta. Unta Sayyidina Abu Bakar tadi. Bila Abu Bakar radhiyallahu anhu kata, 2 ni kenderaan untuk kita Rasulullah, Nabi kata sallallahu alaihi wasallam, bisaman ya Abu Bakar. Dengan harga. Aku berhijrah dengan duit aku. Subhanallah. Kata di ulama sirah, di dalam perjuangan kita jangan berharap sangat ke orang. Nabi sallallahu alaihi wasallam dia tak mau, sebab hijrah ni terlalu besar kelebihan dia. Nabi nak berhijrah dengan hartanya sendiri, walaupun dia tahu Abu Bakar sangat ikhlas dalam menyediakan kenderaan, tetapi Nabi kata bisaman ya Abu Bakar, aku akan bayar harga kenderaan ini, walaupun Nabi tak buat duit sekarang, tapi sekurang-kurangnya berhutang. Kita berhijrah dengan duit kita. Masya Allah, tabarakallah. Itu dia panggil dari sudut ilmu dakwahnya, kita para pendakwah ni jangan terlalu terikat dengan orang, payah nak tegur. Kita ni kadang-kadang payah nak tegur juga. Orang-orang yang baik-baik kuat duk belanja kita, sekali dia buat benda pelik, kita pun senyap nak tegur tak boleh. Nyanyi juga ni. Kereta kita naik ni, awak ceramah ni, awak dia wui. Awak nak agak. Tak berani nak tegur, yang tarik balik kereta ni, naik kacir pula kita. Ini dia panggil ilmu dakwah. Tidak mudah-mudah kita terima. Baik, saya ringkas cerita. Panjang lagi nak sampai Madinah ni, nak memimpin perpaduan ni. Maka Nabi jalan 3
empat orang ni, Abdullah bin Uraiqid Al-Khirid mana pakar bahagian jalan ni, dia buat lari Nabi menuju ke arah Yaman. Madinah gini, dia pergi kot tu. Pasal nak mengelabui mata Quraisy, dia pergi kot ke Yaman tu. Tapi Quraisy ni cerdik. Ahli nujum dia pun bisa juga. Dia cek tengok, dia kata Muhammad dah keluar daripada Mekah. Mana masa tu ada juga dia panggil GPS ni, boleh kesan. Maka timbul mesyuarat memberi tawaran istimewa 100 ekor unta tangkap Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ada riwayat kata 100 ekor lagi untuk Abu Bakar. Dua-dua ni kena tangkap. Bangun seorang panglima, nama dia Suraqah bin Malik bin Ju'shum. Dia pun jalan siasat. Jumpa orang Pak Cik Badui duduk main jaga kambing tepi padang. Mu tengok ada tak orang lalu kot ni? Dia kata ada. Aku tengok bayangan hitam duduk pada pasir tu. Pergi ke mana? Kok nu. Dia kata gini, maknanya alah ke Madinah. Oh, dia kata baik. Dia pun senyap-senyap. 100 ekor unta ni, kalau zaman kita ni 100 ekor unta, 5,000 seekor, boleh berapa? Setengah juta dia punya hadiah. Masya Allah, tabarakallah. Dia pergi ambil kuda dia hok laju sekali, buat mari panuh dia, tombak dia, jalan. Dia bagi tahu pembantu dia mau bawa kenderaan ni pergi tepi bukit tu. Dia takut orang lain nampak nak ikut dia. Dia tahu mak nak 100 ekor unta seorang dia ya. Tak kata ke dia bagi kemah ni tak, bagi apa dengan orang. Dia kejar. Bila dia kejar, dekat dengan Nabi SAW, tiba-tiba kaki kuda dia jerlus, zup, masuk dalam tanah, dalam pasir. Dia kata ni bagai pelik ni. Ni bukan kawasan tanah pasir lembut ni, kenapa? Puak-puak jahiliah ni, dia akan ambil panuh dia akan campur atas tanah. Dia panggil Al-Azlam. Maknanya tilik nasi. Zong, tak lagi. Dia kata, orang panggil tidak memihak kepada dia lah. Tapi tak apa, saya try sekali lagi. Dia angkat uduk kuda dia, kejar. Siapa dekat dengan Nabi SAW, zup. Jeluh pula sekali lagi. Pada saat itu, dia berbangun. Halimah ya Muhammad, minta berhenti. Kata dia ulama sirah, saya nak bakar kau duduk paling semua. Dia paling tengok. Sekejap dia duduk depan. Sekejap unta duduk belakang Nabi sallallahu alaihi wasallam. Orang tanya dia kenapa Abu Bakar macam tu. Tak tahu, dia kata aku mikir ada musuh depan, aku lari duduk depan Nabi. Duduk depan kejap, kau orang panuh kat belakang. Orang mari belakang. Itulah kesetiaan Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu yang sangat kita sayangi. Pasal itulah kita kata besar benar mulut bobok Syiah ni duduk kutuk hari-hari, duduk lanak pada Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu anhu. Jangan sekali-kali kita bermudah-mudah dengan buah-buah Syiah ni. Baik. Bila dia minta berhenti, Nabi kata berhenti, Abu Bakar berhenti. Rasulullah. Siap dengan panuh, siap dengan berhenti. Dia suruh berhenti kan. Bila Nabi berhenti, Suraqah mari jumpa dengan Nabi SAW. Tuan-tuan mari agak-agak jumpa nampak kau dia. Minta perlindungan keamanan dengan Nabi SAW. Sebab itulah kata ulama sirah, kita tak boleh kata Nabi itu pelarian. Kalau orang kata Rasulullah ni sebagai pelarian, kita kata mari masuk kelas sirah kita rajam mula. Orang tak kata pelarian ke Nabi. Kalau pelarian, tak kira Suraqah ni takut. Dia minta dengan Nabi, minta keamanan. Ya Muhammad, minta tolong tulis surat. Suraqah bin Malik ni orang yang telah diberi keamanan bila Islam menang nanti. Katanya surat tu duduk lewat dalam baju dia ni tak tinggal-tinggal. Dia takut dia kena tangkap orang Islam, dia akan tunjuk ni surat ni. Dia sudah dapat keamanan daripada Nabi SAW. Nabi beritahu kepada Suraqah, ya Suraqah, apa perasaan kamu sekiranya aku pakaikan kepada kamu gelang yang dipakaikan oleh Kisra? Tuan-tuan tahu siapa dia Kisra? Siapa? Raja Parsi. Maharaja Parsi ni kalau zaman kita ni, siapa dia lah orang paling hebat dalam dunia lah ni? White House kah? Amerika? Tak apa hebat mana orang nampak?
Zaman ni tak ada kuasa bersama ni. Negara China dulu kita kata Amerika dengan Rusia kan. Sekarang ni runtuh habis dah. Yang kita insya-Allah kita akan sebut tak lama lagi kuasa besar dunia ini dipimpin oleh umat Islam insya-Allah. Mengikut dalam angka yang disebut dalam internet ni, dia kata bilangan umat Islam pada tahun 2020 ni jangkaannya sudah sampai 1.9 bilion. Ramai ke sikit? Ramai tapi macam sikit, tak nampak mana. Tak. Duk nampak Amerika, duk nampak China, nampak ni. Kita ni tidak apa nampak mana. Maka para jemaah sekalian, kita kena nampak biar kita tu kuat. Nabi kata, apa perasaan muhir Surakah kalau aku pakai, kalau gelang yang dipakaikan oleh Kisra. Surakah celik mata, Kisra Anusyarwan. Dia ingat Kisra lain lah, takut ada pocik Kisra mana-mana. Nah. Dia kata Kisra Anusyarwan, mana raja Parsi? Nabi kata, "Na'am." Apa? Pergilah. Selamat jalan. Harapnya tuan sampai ke Madinah dengan selamat. Untuk orang Mekah ni serah dengan saya. Masya-Allah. Itulah ketentuan Allah Azza wa Jalla. Dia keluar dari rumah dia sebagai musuh. Petang hari dia telah menjadi pembela Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita tak boleh sedap hati. Bila orang tak setuju dengan kita, orang lawan kita kata biarnya matilah dia ni. Tak. Mungkin satu hari dia akan bersama dengan kita. Kata dari Sayyidina Ali radhiyallahu anhu, habibakan haun apa ni? Haunama, mu sayang kepada orang tu, sayang biar berpada-pada. Boleh jadi orang yang kita sayang hari ni, kita akan benci dia satu hari nanti. Benci kepada orang biar berpada-pada. Boleh jadi orang yang kita benci satu hari kita akan sayang. Pasal itulah saya kata, hari ni dulu kita kata macam-macam ke orang tu, lah ni kita sayang ke dia. Nah, dia pun apa tak kata kita. Itu mana kita kena orang panggil kena beringat. Supaya kata-kata kita tu tidak makan diri, kata orang. Tidak makan diri di akhir nanti. Surakah balik, dia tengok ada kuda-kuda kurih mari nak cari Nabi. Irji'u. Tak ada lah, aku cek belakang tak ada, balik rugi masa. Padahal dia baru sudah cakap dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam ni. Itulah ketentuan Allah Azza wa Jalla, liyaqdiyallahu amran kana maf'ula. Maka Nabi kita sampai di Madinah, alhamdulillah. Bila sampai di Madinah, Nabi kita sampai di Masjid Quba. Soalan yang ketiga, pada hari apa dan berapa tarikhnya? Patut cek selalu dengan internet ni boleh jawab. Zaman ni mudah nak jawab. Nabi kita masuk sampai di Quba tu kita sampai Madinah lah. Hari apa? Tak ingat. Lagu mana? Sampai Madinah hari Isnin 8 Rabiul Awal. Hari Isnin 8 Rabiul Awal bersama dengan 13 September 622. Maka Nabi telah disambut oleh orang-orang Madinah. Nahnu jiwari Bani Najjar ya habbaza Muhammadun min jar. Jadi dia punya syair sedap. Budak-budak anak-anak orang Bani Najjar mari duduk syair depan Nabi. Ya apa ni? Nahnu jiwarin min Bani Najjar ya habbaza Muhammadun min jar. Dia kata kami ni anak-anak perempuan orang Bani Najjar, kami sukanya kalau Nabi Muhammad ni boleh jadi jiran kami. Maknanya nak ajak duduk di kampung dia. Sebab Bani Najjar ni pak saudara Nabi, di sebelah mak dia. Kita kena ada keluarga dia. Maka Nabi SAW buat agenda besar bila sampai di Madinah. Apa yang dia buat? Yang pertama sekali, membina masjid. Ini dia panggil bina markah dulu. Dia tak bina rumah dia dulu, dia bina masjid. Kerana di masjid inilah tempat akan berkumpulnya orang ramai. Di masjid lah tempat akan duduk masyarakat yang akan berkumpul di sana. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bina masjid dan dia mempersaudarakan di antara Aus, di antara Muhajirin dengan Ansar. Dia panggil dalam bahasa Arab panggil al-ikha. Apa makna? Al-ikha. Mana mempersaudarakan orang Muhajirin, orang Mekah. Dia panggil orang Madinah, mu dua ni adik-beradik. Ba'duhum aula min ba'din. Ba'duhum min ba'd. Maknanya sebahagian daripada saudara auliya ba'duhum auliya ba'din. Orang Muhajirin ni wali
kepada Ansar. Ansar tu wali pada Muhajirin, sampai dalam bab pertolongan, dalam bab bantuan, dalam bab kasih sayang, sehingga kan kalau siapa mati boleh terima pusaka. Itu dia punya muakhah yang begitu rapat. Inilah agenda besar yang kita nak para jemaah sekalian, yang kita nak amalkan dalam sejarah hidup kita ni, iaitulah masalah persaudaraan Islam itu mesti mantap. Nak dengar satu cerita, Nabi kita mempersaudarakan di antara Abdul Rahman bin Auf dengan Sa'd bin Rabi'. Tulis dua orang nama orang hebat ni. Biasanya Abdul Rahman bin Auf ni orang kenal. Tak, kenal dengan apa? Kenal dengan apa Abdul Rahman bin Auf? Kaya. Lagi? Baru ni ada dalam radio. Saya tak ada sebut radio mana, marah dia orang. Dia kata Abdul Rahman bin Auf ni masuk surga merangkak sebab dia kaya. Kita kata apa? Kita baca cerita-cerita pelik. Abdul Rahman bin Auf ni imam baca atas mimbar, minal asyarah, termasuk dalam 10 orang sahabat yang dijamin masuk syurga. Ingat ke tidak? Kita duduk main Abdul Rahman bin Auf merangkak masuk syurga, paling lewat. Kita kata jangan duduk main-main. Kalau riwayat tidak sahih, jangan duduk baca ke masyarakat, kan? Bahaya. Jadi Abdul Rahman bin Auf ni orang kaya. Tapi harta dia tinggal di Mekah. Quraisy tak benar bawa harta. Mu nak hijrah, hagi. Harta jangan bawa. Itu masalah. Sa'd bin Rabi' ahli Koprak Madinah. Tengok Nabi kita, dia letak orang yang orang panggil sekupu lah, kena gu kata orang. Kalau awak mari hok Abdul Rahman bin Auf hok kaya, dia letak dengan orang hok duduk kerja kebun, nak bincang payah. Boleh jadi Abdul Rahman tidak kepakaran dia dalam bab kebun-kebun. Tak. Tapi dua-dua ni kaya belaka. Dengar ni. Contoh pengorbanan orang Madinah yang telah dipuji oleh Allah Azza wa Jalla, wa yu'thiruna ala anfusihim walau kana bihim khasasah yuhibbuna man hajara ilaihim, sangat suka kepada orang berhijrah kepada mereka. Kata di Sa'ad, ya Abdul Rahman, mu pilih kebun mana hak mu nak, aku beri mu satu kebun. Isteri aku ni mu pilih hak mana mu berkenan, aku ceraikan dia, habis dah mu kahwin. Kita kata jangan buat perangai ni zaman kita hari ni. Jawab dia duduk sorang lah mu. Salah. Zaman tu orang afifun nafs, orang yang punya jiwa perjuangan, jiwa yang zuhud, tak mahu orang. Abdul Rahman kata, barakallahu fi ahlika wa malika. Dengar ni, tulis kata-kata ni. Malam ni kita nak suruh hafal ni. Kalau orang nak beri benda kepada kita, beri barang-barang ke, beri apa-apa kebajikan, kita doa kepada dia, kita kata apa? Ikut, barakallahu laka fi ahlika wa malika. Baru betul. Allah Ta'ala berkatlah kepadamu, Allah Ta'ala berkat keluargamu, Allah Ta'ala berkat pada harta bendamu. Abdul Rahman doa kepada Sa'd bin Rabi'. Sebab apa? Sebab dia nak bagi harta dia. Pilih isteri dia mana dia sanggup cerai. Abdul Rahman kata, Allah Ta'ala berkatmu ni, Allah Ta'ala berkat hartamu, Allah Ta'ala berkat keluargamu, mu tunjuk aku di mana pasar Madinah. Dia tak ambil walaupun sikit. Masya Allah, tabarakallah. Ulama-ulama besar zaman kita ni jangan terbaik buat gitu. Acah pilih nak mana sah. Dia kata nanti dulu nak pergi ambil sopik dalam kereta. Baru cari sakit kita. Nyukuti habis-habis. Kalau nak bagi je dah. Sekat mana dah. Abdul Rahman bin Auf 2-3 hari pergi pasar. Ada apa? Jadi tokai semula dah dia. Pasal mukh dia dipanggil, orang Arab kata mukh tijari. Dia punya otak perniagaan. Dia niaga mana pun jadi. Maka jadilah dia. Para jemaah sekalian, Aus dengan Khazraj di Madinah, dia telah berperang selama 120 tahun. Berapa lama? 120 tahun. Sebelum Nabi ke Madinah, pada tahun yang ke 10 ke 11, perjumpaan Nabi dengan Sa'd bin Zararah. Yang pentingnya sebelum hijrah, dah 11, 12, 13 tahun yang ke-11. Nabi musim haji dia pergi dekat dengan Mina, tempat orang kumpul ramai-ramai. Biasanya Nabi dia duduk dekat dengan Jamratul Aqabah, sebab nama dia Aqabah tu teluk, mana sempit je. Mudah nak ikat tempat luang ramai-ramai, payah nak cari orang, dia tempat sempit.
Tiba-tiba datang 6 orang pemuda, dia bercakap, dia sudah melontar. Nabi tanya, min aina antum? Dari mana kamu, pemuda-pemuda? Dia kata, min Yasrib, daripada Madinah. Ketua dianya As'ad bin Zurarah. Tanda nama ni. Nanti buh nama anak dah. As'ad bin Zurarah. Waktu anak duduk tulis sejarah dulu, sejarah Mekah Madinah ni, bila sampai ke cerita As'ad bin Zurarah ni, masa tu alhamdulillah kita dapat rezeki anak laki-laki seorang, terus nama dia As'ad. Ini sejarah As'ad. Boleh nama anak. Jadi As'ad bin Zurarah bila dengar Nabi kata mu ni min mawalil Yahud, orang yang kerjasama dengan Yahudi ke di Madinah. Kalau kita sini kak pakatan, pakatan dengan Yahudi ke puakmu ni? Dia kata ya. Nabi pun cerita tentang Islam. Kata dia As'ad kepada kawan-kawan, dia kata, hei, hak ni hak Yahudi bagi tahu ni, Nabi akhir zaman akan lahir, dia dah lah ni, kita jumpa malam dia dah. Maka mari kita cepat-cepat, sebab puak ni puak Khazraj. Satu kabilah lagi yang dia balah di Madinah tu, nama dia Aus Al-Khazraji. Dia kata, kita kabilah kita, biar kita dulu tangkap beriman dengan Muhammad sallallahu alaihi wasallam, jangan sampai Aus ambil dulu. Dia panggil badi cepat. Nusabiquhum, kita mendahului mereka. 6 orang beriman. Alhamdulillah. Tahu yang kata di As'ad, mudah-mudahan kami ni sudah letih 100 tahun lebih dah berkelahi di Madinah. Mudah-mudahan dengan kedatangan Tuan ke Madinah dapat menyatukan, memimpin perpaduan. Masya Allah, tabarakallah. Nabi jangan kata pelarian. Kalau orang kata pelarian, pulah lingo. Jangan nak main lah gitu. Dah. Apa pelarian? Nabi dijemput. Tahu yang berikutnya musim haji, datang 12 orang daripada Madinah, jumpa dengan Nabi, ikat setia, dia panggil Bai'atul Aqabah Al-Ula. Tahu yang ke-13, mari pula 73 orang, ikat setia, jemput Nabi ke Madinah, dengan syarat, mereka akan bela Nabi SAW di Madinah, sebagaimana mereka menjaga isteri dan anak-anak, mana kawalan rapi. Alhamdulillah, mereka balik haji pada tahun itu, pada bulan Safar, Quraisy mengamuk nak bunuh Nabi SAW. Maka 27 Safar, Nabi kita SAW berangkat keluar daripada Mekah sampai Madinah pada 8 hari bulan Rabiul Awal. Berapa bulan? 8 hari bulan. Maka bila Nabi sampai Madinah, kesatuan umat Islam telah bersatu. Aus, Khazraj, adik-beradik, 120 tahun peperangan gencatan senjata diletak, dan Nabi juga telah membuat ikat perjanjian Al-Uhud wal Mawasik dengan puak-puak Yahudi yang ada di Madinah. Ada 3 kabilah besar, nama dia Bani Qainuqa, Bani An-Nadir dan Bani Quraizah. Cerita buka Bani ni pula pak cerah kita malam ni. Ya. Baik. Buat perjanjian damai. Tengah-tengah duk berjanji, muncul kumpulan yang ketiga. Kumpulan tak ada jantina, orang panggil. Kalau kita manusia ni orang tak nampak jantina ni, orang panggil kumpulan apa? Kumpulan apa tak ada jantina? Orang laki-laki jadi tina. Hak tina jadi laki-laki. Orang panggil kumpulan apa? Pondek. Tak kenal ke sini pondek. Pondek. Dia main moknyah gapo moknyah. Payah pondek lalu senang. Pondek, baru mudah. Nah. Timbul lagi kumpulan ni, kumpulan hak tak ada identiti ni, nama dia munafik wal iyaz billah. Masa di Mekah tak ada munafik. Sebab apa tak ada munafik masa di Mekah? Kenapa? Sebab munafik-munafik ni dia timbul bila ada kekuatan dan ada kepentingan. Bila timbul munafik? Bila kita kuat dan ada kepentingan, timbullah munafik. Di Mekah kalau dia pura-pura jadi Islamnya, tak apa dia Abu Jahal, free-free tak ada kerja. Baik tak sah. Mu Islam ni, pain betul-betul. Macam zaman kita dululah. Dah, kalau mari semaya di Balasah ni kak, jawab dia Ulu Kelantan lah kerja pak ngajarnya kawan. Dulu-dulu kita. Ni belajar sejarah, jangan lupa sejarah lama-lama ni, kena kira juga sikit-sikit. Jadi di sini timbul munafik kan apa? Sebab tanda Abdullah
bin Ubay bin Salul, dia ni sebenarnya telah dicalonkan untuk menjadi ketua orang Madinah. Setelah Aus perang semua sekali, dia panggil peperangan yang besar berlaku, mati habis buat bos dia, tinggal lagi Abdullah bin Ubay bin Salul, dialah yang akan angkat sumpah jawatan ketua Presiden Madinah. Tengah duduk siap-siap nak angkat sumpah, saya tak tahulah. Tak. Dia sempat buat baju ke tak sempat lagi ke? Baju angkat sumpah contohlah ni. Hei, Rasulullah sampai ke Madinah. Masya Allah, tala'al badru alaina, Nabi kita sampai ke Madinah, bermakna jawatan itu telah terhapus. Sakit hati, dendam, dia punya dengki, maka Ibnu Ubay ini datang jumpa Nabi, pura-pura Islam, tapi hati dia kafir, wal-iyazubillah. Depan Nabi, maya belakang Nabi sallallahu alaihi wasallam, tapi belakang kutuk Nabi. Sebab itu banyak isu-isu yang berlaku, pergeseran di antara Aus dengan Khazraj. Mari pada siapa? Mari daripada ni Ibnu Ubay bin Salul ni, mari duduk api-api kan. Sebab itulah saya kata, apabila kita ada perpaduan, jangan ada lagi batu api seperti ni. Mari duduk cocok, dulu kita gini, tak sudah kita gini sekarang. Innamal mu'minuna ikhwatun, kita semua adik-adik ini bersaudara. Bila kita bersaudara, kita kena letak kepentingan Islam itu lebih daripada yang lain. Kalau tidak, kita orang panggil jadi tidak sedar di mana kedudukan kita. Jadi alhamdulillah, cerita hijrah ni sangat panjang tuan-tuan. Saya pun tak mampu nak cerita panjang sebab kita banyak lagi cerita yang kita tak boleh nak habiskan. Cuma kalau nak baca, nak dengar sirah ni secara panjang dalam bab hijrah saja, tuan-tuan tengok dalam Facebook, nama dia Dar Taibah Barakah. Dia punya link dia kisah sirah fiqh sirah hijrah. Kita letak ataupun dalam YouTube Halaqah Abu Anas Madani cara dalam bab hijrah. Alhamdulillah saya dah mengajar baca kitab banyak siri kitab. Mengajar sampai habis bab malam ni kita khulasahkan dia. Kita kata alhamdulillah. Jadi kepimpinan duduk di mana? Duduk di kesatuan ummah. Apabila kita bersatu bermakna kita akan kuat. InsyaAllah pada saat itu kita akan dapat memimpin masyarakat, memimpin umat dalam suasana duduk di bawah syariat Allah Azza wa Jalla. Baik, habislah kita dalam bab sirah. Cuma saya nak taklid sikit, nak ulas sikit tentang pertandingan azan. Pertandingan azan. Muslimin dan muslimat para jemaah sekalian, kita belajar dari sudut fiqh dan dari sudut sunnah. Orang azan, biasanya muazzin, orang panggil Tok Bilal. Betul? Sebab apa muazzin jadi Bilal? Pasal apa? Kalau dia orang Bilal lalu, pasal apa? Ya? Mana? Sebab muazzin Nabi, nama dia Bilal bin Rabah radhiyallahu anhu. Jadi asalnya bila orang azan agak ingat ke Sayyidina Bilal kan radhiyallahu anhu. Tak apa comel. Cuma timbul soalan hari ni di antara Bilal muazzin dengan Tok Imam, mana lebih besar kedudukan? Ini soalan. Mana lebih besar? Jawablah dengan Tok Imam ke Tok Bilal? Dua tu jawab. Jawab siapa dia besar? Bilal. Hal ini Tok Bilal juga dah. Aku ada pasal ada orang jawab. Ni siapa lagi nak jawab? Ni Tok Imam mesti jawab Tok Imam. Dah. Kita hari ni biasanya masyarakat kita dia tengok jawatan. Dia tengok ke skim. Tak. Elam ke besar Tok Imam pada Tok Bilal. Saya tak tanya skim elam. Kalau elam memang besar Tok Imam pada Tok Bilal. Kita nak tanya dari sudut kedudukan. Pada hakikatnya para jemaah sekalian, terdapat banyak hadis kelebihan Bilal. Banyak hadis.
Nabi sallallahu sebut dalam hadis, lau ya'lamun nas ma fin nida'i was safil awal. Dengar. Kalau manusia tahu kelebihan azan, muazzin, Tok Bila, dengan kelebihan duduk sah depan, mereka akan berebut. Berebut nak berebut nak duduk depan. Tapi kita hari ni, berapa kali dah berebut? Jujur beratur sini, nak berapa kali dah? Mana Tok Bila? Tok Bila rasmi mana ni? Ni. Bila? Berapa kali dah beratur? Okey, beratur jujur nak minta nak. Berapa kali? Sekat jadi Tok Bila ni berapa kali? Dak lagi. Dak kali habuk lagi. Badi tolak ada? Tak, badi buk tak ada. Pasal apa? Sama juga dengan isu sahawal. Berapa kali dah Tok Imam tak lihat kat takbir, paksa kena ngundi dulu orang berebut nak duduk depan. Berapa kali? Mana Tok Imam? Tok Imam. Berapa kali orang nanti tu tak lihat kat takbir lagi ni. Berebut ni nak duduk sahawal belakang ni. Berapa kali tak? Ada tak? Hak badi tolak nak suruh penuh depan. Badi tolak banyak. Pasal apa? Nabi kata lau ya'lamun nas, kalau manusia tahu. Ana para jemaah sekalian, lama ana fikir bila mengajar hadis ni. Kenapa Nabi kata kalau manusia tahu? Adakah kita tak tahu kelebihan sah depan? Tahu tak tahu? Tahu. Adakah kita tak tahu kelebihan azan? Tahu. Tapi apa kita tak berebut? Sebab tu Nabi kata kalau manusia tahu, seolah-olah ni satu sindiran, satu pukulan bahawa manusia ni buat tak tahu hak dia tahu. Lepas pada ni mengundi duduk depan. Tapi jangan booking tempat. Nabi kita larang kita booking tempat. Tak boleh. Ada setengah pakcik ni dia tak sejadah dia 24 jam situ. Kalau orang mari duduk, pergi dunia. 20 tahun dah aku mayat sini. Dia mari lambat. Tak. Dia mari lambat kita tak belakang jadah dia. Kecuali jadah Tok Bila. Itu tak apa. Sebab dia kalau tidak Tok Bila lagi mayat mana pula tak. Sudah hazal apa keluar dia zalim. Kita depan. Tidak boleh. Itu dia panggil. Ini betul. Kempen kesedaran sah depan ni payah nak jumpa. Anak lagi ngajar sebuah masjid, memang terpuji orang masjid tu. Kalau saya sebut nama tuan-tuan kenal. Kadang-kadang kita ni lepas pada kuliah, orang duduk azan, kita duduk sipai-sipai barang-barang. Duduk apa ni, tanda kitab berapa hari bulan contohnya, kan tempat kita berhenti hari ni. Bangun-bangun kita ada tempat duduk kita sini. Kata ni perekat soleh ni. Amo nak duduk mana kata begini lah kena. Maknanya puak dia tu sampai perekat ke zaman PKP ni kita pengak pakai wicelah tu dah. Tak kisah dah tu dah. Masa tidak PKP. Itulah satu-satu masjid yang kita kuliah. Masyarakat di situ, Masya Allah, Tabarakallah, berebut sahawal. Jangan, kena ada. Azan tadi kelebihan dia besar. Mana Nabi kata kalau mu tahu kelebihan duduk sini, Nabi SAW sebut dalam hadis, al-muazzinun atwalu a'naqan yaumal qiyamah. Orang-orang tukar azan ni pada hari kiamat esok tengkok dia panjang. Ada budak orang tanya, macam zarafah kau ustaz? Bukan zarafah. Tekok panjang ni tidak kata kenek. Kalau kasih baju tekok gak pakai terakak, tekok itu tak comel. Maknanya orang panggil tekok jinjang. Apa dia tekok comel ni? Jinjang. Jinjang ke? Jinjang, betul dah. Takut salah bahasa ni. Ya. Mana tekok dia comel, mana kalau tengok hok jalan comel, hok bahasa jenis kenek tu, tu tak best tu. Itu di antara. Nabi kata tukar azan di akhirat esok tengkok dia tinggi. Allahu akbar. Siapa nak comel jinjang molek tekok, berebut azan. Satu lagi. Kelebihan azan satu lagi. Kelebihan jadi Tok Bila satu lagi. Mana Tok Bila? Tok Bila jawab. Ya puas hati. Dia Tok Bila jawab. Kelebihan Tok Bila mengatasi Tok Imam. Ni soalan terakhir pas kita berhenti ni dah. Nanti dulu dia nak jawab dah, Tok Bila jawab. Mana? Siapa dia jawab ni? Duduk. Aroma. Haruman kasturi di mananya tu? Orang lain lagi.
Tak apa kemah tu. Ha. Hak ni pakat jadi Bilal lakon. Kalau kita royak hak ni. Betul tak? Orang yang paling awal mari masjid siapa? Tok Imam ke Tok Bilal? Ini kelebihan jadi Tok Bilal. Kalau tidak lambat seumur kita mari. Aku tak apa Tok Imam pergi lambat orang tak komak. Tu nak sama adik kita tak? Kita kadang-kadang kita duk buah kedai kopi. Tak apa orang bayar ustaz, sudahlah makan tu. Tok Imam duk sini. Jadi sedap ke bahasa dia tu. Dia kira dia tu besar. Jadi orang tak komak kalau dia tak mari. Tapi hok pergi awal masjid siapa? Tok Bilal. Jangan pula Tok Siap jawab ambo je buka pintu. Penat kita lagi ni. Tok Siap tu level lain. Darjat lain dari sudut hadisnya yang kita nak cerita di antara imam dengan Bilal, mana kelebihan Bilal tu banyak. Yang pertama dia akan mari awal. Yang kedua semua orang dengar kata dia kapur ni. Betul ke tak betul? Kita tengok kalender pukul 7.15 masuk waktu maghrib. Makan kau tak makan kalau tak bunyi bel di masjid? Ya Allah kau. Ya Allah, kalender kata tak bel lagi tu. Namanya bisanya Tok Bilal ni. Itu kelebihan dia. Mana hebat dia tu. Lepas tu dia pun jangan duduk bisa kok say. Mentah aku bisa dia tu. Kita makan kenyang-kenyang apa kita bel. Zolin lah buat lagu tu, nyanyi lagu tu. Tak boleh buat lagu tu. Ini kelebihan Tok Bilal malam ni hebat. Baiklah para jemaah sekalian, mudah-mudahan acara yang kita galakkan anak-anak kita azan, dan saya haraplah mana-mana anak yang sudah mendapat kemenangan azan ni hendaklah dipanggil dia azan di masjid kita ni. Jangan tanda saja, panggil dia. Esok mari azan. Kita bagi peluang untuk menggalakkan anak-anak kita ni. Kita ambil nombor 1, 2, 3. Hak mana tak apa reti lagi tu, pergi belajar tu. Tahu rupiah pula. Kena buat. Kita panggil dia dengan kawalan lah. Kawalan tu bila tengok. Biar dia molek-molek ajar hak cara sunnahnya, tarjeknya dengan cara-cara ajar belakang. Dah tak? Masa tanda tu ajar belakang dah kan? Jadi kita bagi peluang biar dia mari azan. Malam ni Johar yang pertama azan. Malam esok Johar yang kedua. Mu kena mari awal ke masjid ni. Dah, bukan dia sekali dengan ayah dia mari awal juga. Baru jadi. Ayah dia kata menyesal bu anak benar dak. Pakai dia kena mari awal juga jadi susah. Sekurang-kurangnya kita boleh perangkap nak ihyakan sunnah solat berjamaah ni. Jadi ke tak jadi? Banyak idea tu. Insya-Allah kita akan buat. Insya-Allah. Setakat itulah dulu, mudah-mudahan ada manfaatnya insya-Allah. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.